senggang sekejap, ada tempoh masa senggang sekejap. Dan hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan kita ke dalam taman-taman syurga ini. Dekat dunia ni kita mampu berangan ya. So angan-anganlah, teruskan berangan, dalam masa yang sama berusaha untuk mengejar syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab salah satu daripada wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia pesan apa kepada umat Islam? Kejarlah, raihlah nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu wasiat yang ditinggalkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi kejar, dah janji, kejar, dapatkan syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pembacaan kita pada kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Masih lagi dalam bab yang ke-13. Sebelum ni kita sambung kita daripada bab yang ke-13, iaitu bab mentaati pemimpin dan hal-hal yang berkaitan dengannya, masuk kepada fasal larangan berbuat zalim dan perintah amar ma'ruf nahi munkar pada muka surat 314. Pada muka surat 314. Jadi sebagaimana rutin, sebelum kita membacakan silsilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat tafrijiyah. Mudah-mudahan ini akan benar-benar mencambahkan rasa cinta, mencambahkan rasa sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup dekat atas muka bumi ini, kita tak berpeluang nak hidup satu tempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup di Makkah, di Madinah, wafat di Madinah. Kita hari ini hidup dekat bumi Malaysia ni, duduk dekat Muar ni, wafat belum tahu. Quran sebut wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. So, setiap orang dia tak tahu pun dekat mana dia mati. Jadi tapi kalau dah ghalib secara hukum adatnya hidup dekat Malaysia, ghalibnya mati pun dekat Malaysia. Jarang-jarang dapat hidup dekat Malaysia, mati dekat Mekah, mati dekat Madinah. Jarang-jarang, bukan tak pernah, ada yang dapat. Yang dapat tu syukur, alhamdulillah. Memang rezeki dia lah, rezeki sungguh Allah SWT kurniakan nikmat sebegitu. Jadi kita yang duduk jauh dengan Nabi SAW ni, apa yang kita boleh buat? Kita banyak-banyakkan selawat, sebut nama baginda Nabi SAW. Jauh dari sudut tempat, bahkan masanya beribu tahun lebih jauh. Nabi hidup sekitar tahun 600 Masihi. Kita hidup hari ini tahun 2021 Masihi. Sangat jauh perbezaan dengan Nabi SAW. Jadi apa amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Nabi SAW? Tak lain tak bukan adalah dengan selawat itu sendiri, insyaAllah. Jadi mari sama-sama kita mengalunkan selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin
kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan alhamdulillah syukur kita dapat sama-sama melafazkan, mengalunkan selawat ke atas junjungan Nabi SAW. Antara kelebihan seronoknya kita selawat ke atas Nabi ni, dia antara amalan yang diterima sekalipun kita lakukan dalam keadaan kita riak, kita berbangga-bangga, kita berlawan-lawan dengan orang, nak siapa lagi kuat, siapa lagi kuat, siapa lagi banyak, siapa lagi banyak. Ni seronok. Jadi tak perlu risau ada penyakit hati timbul. Beza dengan solat, beza dengan sedekah, beza dengan puasa, beza dengan zikir. Lain. Yang lain tu semua kena jaga hati. Kena jaga hati. Penyakit hati ni dia ada antaranya lah. Ada banyak penyakit hati. Antaranya yang berkait dengan panca indera ni, yang pertama riak. Riak ni datang daripada apa? Datang daripada ra'a. Ra'a ni nak orang tengok. Daripada mata lah, nak orang tengok. Apa dia buat tu nak orang tengok. Tu riak, datang daripada fi'il ra'a. Apa-apa je lah, dia solat ke, dia puasa ke, dia sedekah banyak ke, dia pergi gotong royong masjid ke, dia nak orang tengok dia, dia ada buat kerja. Ni riak. Riak datang daripada ra'a. Yang kedua sum'ah. Sum'ah ni dia tak suka orang tengok, tapi dia nak orang tahu, orang dengar cerita yang dia tu banyak beramal. Dia nak orang dengar je. Ni datang daripada sum'ah. Sum'ah. Daripada lidah, daripada telinga, orang dengar jadi lah. Kalau sedekah tak nak buat apa, buat cek besar-besar, tak perlu, tapi suruh beritahu orang. Semua. Lepas tu yang ketiga datang daripada lisan, daripada lidah, takabur. Ni lagi teruk. Takabur ni sendiri lah, diri sendiri. Bukan setakat nak suruh orang tengok, dia panggil pula. Dia panggil pula, mai tengok aku buat kerja. Mai beri sampai kat orang. Dia takabur. Lepas tu besar bangga diri pula, takabur. Ni daripada lidah. Yang keempat daripada hati, ujub. Ujub ni apa? Ujub ni dia tak nak semua tu. Dia tak cerita kat orang, dia tak nak orang tengok dia buat amal, dia tak nak pun orang dengar, orang tahu pun dia tak nak. Tapi dia sedap-sedap dalam hati dia sendiri. Sedap-sedap seronok. Alhamdulillah hari ni banyak aku baca Quran. Alhamdulillah hari ni aku banyak zikir. Alhamdulillah. Dia bersedap-sedap dalam hati sendiri je. Ni bahaya juga. Bahaya antara antara penyakit-penyakit hati yang boleh membakar amal. Membakar amal ibarat api dalam sekam. Bukan tak boleh nak rasa, sikit-sikit sudah. Jangan duk bersedap-sedap dalam hati. Banyak sangat tak boleh, dia boleh jadi penyakit ujub, bersedap-sedap sendiri dalam hati. Ni empat penyakit. Tapi kalau amalan selawat ni, selawat ke atas junjungan Nabi SAW, tak payah risau penyakit-penyakit hati ni. Selawatlah banyak mana pun, jeritlah kuat mana pun, nak ajak orang selawat ramai-ramai pun, silakan berselawat. Sebab tu kalau sebelum ni ada trend beberapa tahun yang lepas lah. Sekarang ni bila Covid ni makin tenggelam dah. Ada trend apa, contoh biasa Malaysia berselawat dia, Johor berselawat dia. Biasa kalau malam-malam ambang merdeka, kalau buat dekat KL, kat dataran mereka tu kan, Kuala Lumpur berselawat. Pasal apa? Amalan selawat ni dia tak ada masalah. Boleh buat secara jahar. Bahkan Nabi pun suka, Nabi pun suka dengan umatnya yang berbangga dengan Nabi SAW. Okey, so kita masuk kepada pembacaan hadis-hadis daripada kitab ini, Riyadhus Shalihin, dimulakan dengan beberapa dalil, beberapa potongan ayat Quran berkenaan tentang fasal yang kita bicarakan pada hari ini, ialah fasal larangan berbuat zalim dan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, larangan buat zalim.
Yang kedua, perintah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam fasal ini dia akan bincangkan. Dimulakan dengan beberapa potongan ayat Quran. Yang pertama daripada surah Al-Ghafir. Surah Ghafir, surah ke-40 ayat 18. Ma lidh-dhalimin min hamimim wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman yang mengasihinya dan tidak pula mempunyai pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Okey. Ni apa Allah SWT sebut dalam surah Ghafir. Orang zalim ni tak ada kawan, tak ada orang nak dia, tak ada orang yang akan baik dengan dia. Tak ada orang yang nak tolong dia bagi syafaat. Apatah lagi Nabi SAW. Nabi jauh dengan orang-orang yang zalim ni. Sebelum pergi jauh, apa dia takrif zalim? Takrif zalim ni mudah je. Ulama sebut zalim ni dia lawan kepada adil. Adil apa maksudnya? Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan mengambil hak yang lain pada tempat tersebut. Jadi apa maksud zalim? Yang berlawanan dengan adil, itulah zalim. Jadi orang-orang yang tak menunaikan hak pada tempatnya, maka dialah yang zalim. Dan zalim itu tidak ada padanya teman-teman. Dalam kitab ni sebut tak ada teman-teman yang mengasihinya. Orang-orang yang sayang pada dia tak ada. Tapi kalau orang komplot dengan dia tu, boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Sebab apa? Masing-masing ada kepentingan sendiri, kepentingan duniawi sendiri. Kemudian daripada surah Al-Hajj, surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 71. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Dan tidak ada pembantu sama sekali bagi orang-orang yang zalim. Orang buat zalim, tak ada orang nak tolong. Kalau dia berkomplot sekalipun, mereka sama-sama saling menzalimi diri mereka sendiri. Sebab mereka akhirnya sama-sama akan terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percayalah, sifat di dalam neraka ini tak ada di kalangan mereka yang saling mengasihi. Tak ada. Sifat dalam neraka ni, selain daripada duduk dalam neraka yang sifatnya panas sebab kena bakar tu, sifatnya lagi, apa lagi sifatnya? Sifat dalam neraka ni penuh dengan orang yang saling menyalahkan sesama mereka. Dalam neraka ni saling, engkau lah ni, engkau lah yang dulu ajak aku pergi rompak rumah orang tu, engkau lah ajak aku yang pergi suruh aku dengki dengan haji sekian, kan? Pergi ambil duit seluk daripada poket dia, macam-macam lah. Pergi pancitkan tayar kereta dia, engkau lah ni. Mereka saling salah menyalahkan. Ini sifat dalam neraka. Beza dalam syurga, mereka saling kasih mengasihani, kan? Saling rahmat merahmati, saling mulia memuliakan. Tapi dalam neraka, segala sifat-sifat yang sifat-sifat yang keji, sifat-sifat mazmumah itu semuanya sifatnya ada dalam neraka. Saling salah menyalahkan, saling keji mengeji, saling caci menyaci, saling hina menghinakan di kalangan mereka. Okay. Seterusnya ayat dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 104. Dalam bab perintah amar ma'ruf nahi munkar, apa Allah Taala sebut? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ni Allah SWT bagi antara ciri-ciri orang berjaya. Nak jadi orang berjaya, kena buat beberapa perkara. Kena buat beberapa perkara. Apa perkaranya? Nak jadi orang berjaya hidup atas muka bumi ni, kan? Yad'una ilal khair, seru kepada kebaikan, seru kepada kebajikan. Tu yad'una ilal khair, ajak orang buat baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Kemudian yang tadi seru, yang kedua ni wa ya'mur. Dia amara ni dalam bahasa Arab apa? Suruh. Suruh pula orang buat baik. Tadi ajak je, ajak. Ajak dengan suruh beza. Ajak, kalau orang tu tak buat pun kita tak marah. Tapi kalau suruh ni, boleh jadi kalau dia tak buat kita marah. Contoh kita suruh anak kita solat, dia tak buat, dia tak nak solat, kita marah. Tapi kalau kita ajak sekadar ajak je. Kalau ajak contoh ajak makan, dia tak datang, dia tak nak makan, dia duduk lah, kita pun tak marah. Ajak awal, kalau ajak ni dia tak mendatangkan sifat marah. Tapi kalau suruh, kadang-kadang boleh bawa sifat marah. Suruh, so dua kali, ajak kepada kebaikan, suruh pula buat kepada kebaikan. Dua kali Allah SWT sebut antara ciri-ciri orang berjaya. Kemudian yang ketiga apa? Wa yanhauna 'anil munkar, dan tegah kepada
kemungkaran, cegah daripada perkara-perkara mungkar. Inilah antara ciri-ciri orang-orang yang beruntung. Inilah ciri-ciri orang-orang yang berjaya. Ada dah sebut sifat ciri-cirinya dalam Al-Quran. Tinggal lagi buat je lah, kena buat. Dia kalau sekadar tahu tak cukup, kena apply. Kena laksanakan. Kan? Kena apply. Kalau macam kita tahu, kalau kita tak buka lampu, kita akan duduk dalam gelap. So tahu je tak akan menerangkan hidup kita, tak akan menerangkan malam kita. Kena bangun, cari suis lampu, buka lampu. Barulah terang hidup malam tu. Kita tahu kalau buka aircon ni, buka kipas ni sejuk, tadi panas. Tapi sekadar tahu tak boleh. Tak jadi, tak sejuk pun. Kena bangun cari mana suis aircon, mana suis kipas, buka, baru boleh jadi sejuk. So dah tahu dah apa ciri-cirinya, maka buat. Bahkan asal awal-awal tu pun ada lamul amri, wal takun minkum, ada lamul amri kat situ, lam suruhan. Allah SWT suruh jadilah kamu dalam golongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan. Mengajak kepada kebajikan dan menyuruh kepada kebaikan. Inilah ciri-ciri orang yang beruntung. Lagi, kuntum khaira ummatin. Dalam surah yang sama, ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ciri yang sama. Nabi sebut, Allah SWT sebut, mereka, kuntum, kamu semua adalah umat yang terbaik bila mana kamu buat apa yang kamu buat. Ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia daripada minaz zulumat, daripada kegelapan jahiliah, daripada kegelapan kemaksiatan. Keluarkan manusia yang asalnya mereka ni bersifat dengan sifat-sifat penghuni neraka. Keluarkan mereka daripada golongan yang bersifat dengan penghuni neraka tersebut. Bawa mereka, letakkan mereka di kalangan orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat ahli syurga. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, cegah kepada kemungkaran. Perintah yang sama. Kamu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Jadi terbaik ini bukan senang. Umat terbaik, umat ni banyak atas muka bumi ni banyak. Hari ni kalau kita nak compare umat di antara umat nabi-nabi je lah. Umat di antara nabi-nabi je ada beribu. Disebutkan Nabi ada 124,000. Jadi ada 124 umat. Kita jadi yang terbaik di kalangan 124,000. Kan seronok tu. Seronok tu. Lagi ayat dalil seterusnya, ayat surah At-Taubah ayat ke-71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Para mukmin dan mukminat, orang-orang mukmin lelaki dan orang-orang mukmin perempuan, sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Lagi dalam surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 78 hingga 79. Lu'inal ladzina kafaru. Ini kena laknat ni. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari kalangan orang Yahudi Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putera Maryam. Kenapa? Perkara demikian adalah kerana mereka menderhaka dan selalu melampaui batas. Zalika bima asaw, kerana mereka selalu menderhaka, kerana mereka selalu bermaksiat. Selalu menderhaka, selalu bermaksiat. Antara sifat-sifat Bani Israel ni, mereka sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tak buat pun. Dengar tapi kami abaikan. Kami derhaka, bahkan buat, kalau sekadar abaikan boleh tahan kira. Dia lawan pula benda tu. Sebab itu bila Nabi Musa AS seru kepada tauhid. Kalau semata-mata abaikan Musa pun dah teruk dah tu, pun dah asau dah. Tapi apa yang mereka buat? Mereka lawan pula Musa tu. Musa, kau tak betul, kau gila, kau sebagainya. Cakap pun tak betul, nak ajak orang pergi tauhid sebagainya. Dia lawan pula Musa. Lagilah mereka ini dimasukkan dalam golongan yang melampaui batas. Wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahuna 'anil munkar fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka ini dahlah tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Sesungguhnya amatlah buruk bagi mereka apa yang mereka lakukan.
Mereka tak lakukan dan tak saling melarang, bahkan mereka buat pula. Mereka buat pula. Fa'aluhu, tak larang dan mereka buat. Teruklah lebih sama kanu. Apa yang Allah Taala sebut, lu'ina, dilaknat. Dilaknat bagi mereka orang kafir di kalangan Yahudi, mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang bab ini. Hadis yang pertama diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Bakhil, syuhha ni bakhil. Takutlah kamu akan sifat bakhil. Takutlah kamu akan sifat bakhil. Sebab apa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sebab sifat bakhil ni sebenarnya kebakhilan itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Siapa umat yang dihancurkan dengan sifat bakhil? Kisah yang sangat popular, itulah Qarun. Qarun bakhil. Sifat bakhilnya, dia menghimpunkan harta hanya untuk dia. Berapa banyak harta dia? Harta dia banyak, sehingga kan istana dia tu 6 tingkat di sana. 6 tingkat di sana. Kemudian nak bawa kunci gedung-gedung harta saja diriwayatkan perlukan 6 ekor kedai sebuah-buahnya. Nak bawa kunci je, bukan bawa harta lagi, kunci je. Besar. Tasik Qarun pun besar. Alhamdulillah masa saya mengaji Mesir tu pernah sampai beberapa kali. Besar Tasik Qarun tu. Dan itulah digambarkan harta yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istana dia yang 6 tingkat tu ada lagi. Nampak kesannya. Tapi dah tak 6 tingkat lah. Dah tenggelam separuh. Nampak 3 tingkat. Masih tinggi. Tapi dah tak rupa istana lah. Nampaklah bangunan yang lama ditinggalkan. Tempat tu. Tapi kalau bila sampai pun tempat bumi-bumi laknat ni, tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ni memang tak seronok kalau pergi pun. Pergi untuk ambil pengajaran boleh lah. Kalau nak pergi santai, piknik, memang tak boleh. Dia sampai sana, hidung sakit. Dia macam ada bau boksit. Hidung sakit tak sedap. Pergi sekejap nak tengok tinggallah sejarah, ambil pengajaran boleh lah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fanzuru, pergilah jalan. Fanzuru, tengok. Ada ayat yang Allah suruh jalan. Lepas tu tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala binasakan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul siru fil ardh. Jalanlah kamu di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul lil mukazzibin. Dan tengoklah apa yang akibat menimpa kepada golongan-golongan yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Ini telah menyebabkan mereka saling menumpahkan darah mereka sendiri, iaitu saling berbunuhan dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan ke atas mereka. Jadi dua perkara Nabi SAW suruh ambil berat, suruh jaga-jaga, suruh takut. Itulah pertama az-zulma, dan yang kedua adalah asy-syuhha. Jangan kita bersifat zalim dan jangan kita bersifat bakhil. Seterusnya hadis yang kedua diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuwaddunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqala lisyah jalha'i min asy-syati al-qarna'i. Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda,
kamu benar-benar akan dituntut untuk menunaikan hak yang tidak ditunaikan di dunia kepada mereka yang berhak menerimanya pada hari kiamat. Benda ni pasti. Kalau kita ada hak yang kita tak tunaikan kepada sesama kita atas muka bumi ni, pasti Allah SWT akan tuntut kamu tunaikan di akhirat kelak. Sehingga kan misalan itu macam mana? Misalan perumpamaan itu macam mana? Sehingga kan kambing yang tidak bertanduk boleh menuntut haknya daripada kambing yang bertanduk. Tu yang kita cerita, kambing dengan kambing gaduh tu. Kambing dengan kambing, semut dengan semut, gajah dengan gajah, binatang sesama binatang, mereka akan bergaduh saling menuntut hak mereka. Tapi bagi binatang, dia tak ada dah, dia tak ada pengakhirannya syurga dan neraka. Lepas tu habis lah, lepas tuntut hak tu selesai. Kemana pengakhirannya Allah lah. Tapi dalam syurga ada binatang tak? Ada. Ada binatang-binatang dalam syurga. Beritahu yang ada atas hukum ini, mereka akan saling menuntut hak sesama mereka. Ini perumpamaannya. Jadi kalau kita ada hak-hak orang, tunaikanlah. Kalau orang tersebut kita ada ahli keluarga yang kita wajib untuk bantu, maka bantu. Kalau kita tak bantu kat dunia ni, nescaya kita akan dituntut untuk bantu dia di akhirat. Tuntut bantu di akhirat. Seterusnya, hadis yang ketiga diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man zalama qida shibrin min al-ard tawwiqahu min sab'i 'ardin. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melakukan kezaliman di dunia walaupun sekadar sejengkal tanah, maka dia akan ditenggelamkan lalu dikandungkan di lehernya dengan 7 petala bumi di akhirat kelak. Macam mana? Allah alam, tak terbayang. Tenggelam lah. Tenggelam tu satu hal lah. Bila mana buat zalim sedikit. Buat apa-apalah, kita ambil hak orang sedikit sebagai contoh. Hak kita banyak ni je, kita ambil lebih. Makan hak orang. Apa azab dia Nabi sebut, Aisyah rawakan, akan ditenggelamkan. Satu. Kemudian dikalungkan kat leher daripada 7 petala bumi. Macam mana? Allah alam, tak terbayang, tak tergambar dia akal fikiran kita. Cukuplah nak menggambarkan bahawa teruknya azab kepada orang-orang yang berbuat zalim. Lagi hadis seterusnya, hadis keempat, diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuftilhu. Thumma qala wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna ahdahu alimun syadid. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menunda azab kepada orang yang zalim. Bagi orang zalim, Allah akan tunda sedikit. Tapi apabila dia menghukumnya dengan menimpakan azab, maka dia tidak mampu lagi menghindar darinya. Siapa dia tu? Orang yang buat zalim tadi. Orang yang buat zalim biasanya dia tak akan dapat cash. Biasanya berdasarkan hadis ini, yang dapat cash tu ada juga. Buat zalim terus membayar cash, terus dapat azab. Tapi ada juga orang yang lambat dapat azabnya. Tapi bila sekali sampai azab, dia tak akan boleh hindar, dia tak akan boleh lari dah daripada azab tersebut. Itulah yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Habis masa dah. Last sebelum itu tutup, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna man muflis? Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatahu qabla an yuqda alayhi uhida min khatayahum faturihat alayhi thumma turihat fitnah. Terakhir, apa salah pun Nabi tanya kepada para sahabat, adakah kamu kenal, adakah kamu tahu siapa itu orang yang muflis? Maka sahabat pun jawab, al-muflis bagi kami ialah orang yang tak ada duit, orang yang tak ada harta. Maka Nabi sebut apa? Innal muflis di kalangan umat aku, orang muflis di kalangan umat aku ni apa? Dia datang pada hari kiamat dengan banyak amalan. Ada amalan solat, ada amalan puasa, ada amalan zakat. Tapi tiba-tiba
ada orang lain datang, dengan bawa dosa. Akibat memaki orang, syatama hadza wa qadhafa hadza, menuduh orang berzina, makan harta orang lain, tumpahkan darah saudaranya, pukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang yang dizalimi dengan orang yang bawa harta, orang yang bawa kuasa buat solat ni tadi, dia ada buat benda-benda tadi, caci orang, tuduh orang, pukul orang, makan harta orang, apa yang berlaku akan diambil daripada kebaikan ni yang banyak tadi, yang daripada solat ni yang banyak tadi akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Sehinggalah habis. Kalaulah dah habis kebaikannya, masih belum selesai lagi, tak selesai lagi hak-hak orang yang pernah dizaliminya, maka ukhidha min khatayahum, diberikan daripada keburukan orang tadi pula bagi kepada orang ni tadi, orang yang muflis ni tadi. Faturihat alaihi, dilemparkan ke atasnya. Dah lah, bukan lempar pula atasnya. Faturihat summa turihat finnar, kemudian dia akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kita mohon untuk kita dijauhi daripada golongan-golongan yang muflis sebegini. Kita tak nak. Biarlah kita bawa amalan, sungguh-sungguh amalan itu kekal dengan kita. Sebab ada benda yang boleh menarik amal-amal kita daripada terus dekat dengan kita, itulah perbuatan zalim tadi. Ada orang yang akan tutup hak mereka, dia akan ambil segala amalan kita. Penat dia cucuk tanam dekat atas muka bumi ni, tapi akhirnya diserahkan kepada orang lain. Jadi saya rasa cukup dari tu. Macam mana tadi dah bunyi. Sebab sekarang ni keliling pun tak boleh lama, maghrib isyak je. Jadi kita ikutlah. Kita ikut keterapan yang telah ditetapkan. Kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Tak banyak pun lagi. Kalau ikut sini ada 3 hari lagi, tapi masa tak mengizinkan. Banyak yang dikongsikan, tapi masa tak mengizinkan. Jadi kita tangguhkan ke minggu yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas kekurangan. Kita bertemu di lain-lain kesempatan. Ma'asabaka min hasan fa min Allah, wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Sebelum menutup, saya sama-sama kita bertangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana zid Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Ya Allah, kau manfaatkanlah apa yang telah kami pelajari. Ya Allah, kau ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami ilmu yang banyak. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami kefahaman luas. Ya Allah, kau faqihkanlah kami dalam agama. Ya Allah, kau faqihkanlah kami dalam urusan takwil agama, dan tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan menuju ridha-Mu. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum bila tafsir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan pertemuan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.